Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live Facebook bersama saya hari ini dengan topik yang kita akan bawa perbincangan dengan seorang rakan yang akan membincangkan topik yang hari ini mengenai buat duit dengan YouTube. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Saya yang baru masuk, terima kasih kerana menyertai ataupun menonton Facebook Live bersama saya hari ini. Kita akan cuba lakukan Facebook Live ini dalam masa 30 minit sahaja untuk membincangkan topik di mana bagaimana untuk menjana wang, mencari duit dalam menggunakan YouTube sahaja. Program ini dibuat ataupun idea ini tercetus disebabkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan dimaklumkan ramai yang kehilangan kerja, ramai yang mengatakan bahawasanya sumber pendapatan mereka affected because of the COVID, ada yang kena buang kerja dan sebagainya. So kita bawakan bincang hari ini untuk kita mengenali cara dengan orang yang sendirinya yang buat YouTube. Dan macam mana dia buat duit, bagaimana nak buat, ini semua kita bincangkan sebab kadang-kadang bila kita baca kita tak faham, kita tak tahu. So tanpa melengah-lengahkan masa, saya ingin menjemput rakan saya masuk ke studio. Kita jemput saudara M. Nasaruddin. Assalamualaikum Encik Nasaruddin, selamat datang. Waalaikumsalam Doktor, selamat datang. Terima kasih kerana menjemput. Alright. Terima kasih. So ini adalah Encik M. Nasaruddin daripada YouTube Jiwa Usahawan. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang YouTube Jiwa Usahawan ini, bolehkah Tuan Nasir terangkan sedikit berapa lama telah berkecimpung dalam YouTube ini? Silakan Tuan. Okey, terima kasih Doktor. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya. Wahal sebenarnya saya ni tak layak saya, tapi sebab saya nak share hari ni sekadar perkongsian bersama lah. Nak kata ni saya dah berjaya dalam YouTube pun tak adalah. Sekadar orang kata perkongsian pengalaman sajalah. So kalau ikutkan saya punya starting, saya buat YouTube ni 2019, bulan September 2019. Dengan hanya berniat masa tu, kita niat masa hanya nak buat satu channel untuk support usahawan Tekun Nasional masa tu. Sebab saya kerja dengan Tekun Nasional, saya buat satu channel, source channel YouTube. Dalam kata lain, saya nak wujudkan channel ni untuk support usahawan Tekun untuk promotekan perniagaan mereka. Itu niat sebenar. Tapi itulah dalam kata lain sebenarnya YouTube ni walaupun ni hanya sebagai hobi, sebenarnya dia boleh buat duit. Tapi kita jangan terlalu fikir duit sebenarnya, betul. Sebab orang terlalu suka fikir duit tu yang kadang dia give up buat YouTube ni. Dah lepas tahun tak boleh nak menetas. Itu problem. So saya tak ada, saya tak fikir duit. Saya buat je konten. Saya buat konten yang melibatkan keusahawanan. Sebab tu saya wujudkan channel yang nama dia Jiwa Usahawan. So memang point dia adalah nak support usahawan-usahawan di luar sana masa tu. Itu saja. Betul. Dah tu dah 2019. So 2019. So hari ini adalah 2021. Maksudnya Tuan berada dalam masa 2 tahun. Okey, kita nak terangkan kat luar sana pada mereka nak jadi YouTube. Kenapa kita nak buat channel hari ini? Sebab ramai yang kata, kita nak cuba tarik perhatian masyarakat. Sebab saya rasa dekat luar kita banyak sangat terangkan ataupun cerita tentang masalah. Kita cerita masalah kononnya duit tak ada, kerajaan tak bagi bantuan, kedai tutup. Tetapi tak ada orang bincangkan apakah jalan penyelesaiannya. So bila kita tak bincangkan jalan penyelesaian, apa yang berlaku hari ini di Malaysia, orang mengambil jalan mudah, bunuh diri. Contoh. Alright, merompak. Ada kita baru-baru kes ni, kes ragut, ada orang dicelarkan leher kan, dijerut untuk ambil barang kemas dan sebagainya. So saya berharap bahawa sehari ini kita dapat buka minda untuk mereka tahu cara bagaimana nak salurkan ataupun mencari dana atau membantu keluarga. So bila kita tanya juga, mereka mengatakan, nak berniaga bukan senang, dia kata. Kena ada modal. Tapi mereka tidak tahu bahawa dengan YouTube kita mampu buat duit. So boleh tak Tuan Nasir terangkan secara ringkasnya bagaimana YouTube ini sebenarnya boleh membuat duit kepada masyarakat? Okey, terima kasih Doktor. So kalau ikutkan, dia bukanlah satu-satunya cara, dia hanya sekata sampingan hobi yang boleh ending dia hobi yang boleh buat duit. Begitulah. Kalau ikutkan cara nak buat duit yang sebenar adalah biar berniaga betul-betul berniaga lah. Berniaga kata betul-betul ada perniagaan yang betul-betul perniagaan. Yang ni YouTube ni sekadar hobi. Contoh, dia berniaga, dia ada produk, dia ada premis perniagaan. So dia
gunakan sos channel YouTube ni sebagai hobi dia untuk dia promote produk dia. Sambil dia menjual, dapat income. YouTube tu kalau dah dapat satu masa, dah dapat monetize, dah dapat dia punya income dia, so dia dapat double di situ. Itu point dia. Maksudnya jangan semata-mata nak buat YouTube ni untuk fikirkan niat nak buat duit tu memang agak sukar lah untuk kata ambil, bukan sukar, dia ambil masa yang lama tu kan, ambil masa lama. Tapi saya gunakan cara beginilah, maksudnya you all dah ada pedagang sendiri, pedagang masing-masing, gunakan YouTube ni sebagai channel untuk promote dagangan anda. Dalam masa yang sama, YouTube ni akan datang bila dah lepas satu monetize YouTube ni, dia boleh menjana pendapatan tambahan kepada pedagang anda. Itu maksud saya. So sebab saya yang nampak kelebihan promote perniagaan dalam YouTube ni adalah dalam musim PKP ni rasa sekarang semua orang dah tengok YouTube je, betul tak? Anak-anak kita tengok YouTube, sikit-sikit tengok YouTube. Tengok TV sekarang ni dah berapa lama saya tak buka TV tu, betul? Tak tengok TV dah, semua tengok YouTube je. Kalau tengok depan, kalau keluarga berkumpul depan tetamu tu kan, semua pakat tengok handphone je, betul tak? Anak, isteri, betul tak? Saya tengok apa yang ada buat, saya daripada tengok TikTok, tengok YouTube lah, gitu. So maksudnya satu perkara yang kita sambutan masa musim PKP ni sangat merasakan kepada mereka yang nak buat YouTube, begitu. So itu je point dia, penting untuk tambahan aja. Okey, sekarang ni kita nak bagi orang yang faham dekat saya bagaimana nak start monetize, macam mana nak dapat duit. Sekarang ni macam saya ada YouTube, tapi saya hanya ada YouTube, tapi YouTube saya tak ada buat apa-apa sebab sebenarnya dia ada syarat kan untuk jadi monetize ni. So, apakah syarat minima yang orang perlu tahu sebab rasanya ramai yang tak tahu. Silakan tuan. Betul. Okay, so first kali bila anda nak buat YouTube ni, sebenarnya saya cerita pada asas lah. Rata-rata orang kata susah nak buat YouTube ni. Cara macam mana nak kena edit video, saya rasa benda basic sekali. Poin pertama yang dia kena ada adalah handphone. Handphone. Saya kena buat handphone. So rasa-rasa semua orang ada handphone, betul tak? Ada handphone semua. Dan ada Gmail. Sebab kalau tak ada Gmail, macam mana nak register handphone tu? So dua syarat tu dah cukup komplit untuk anda menjadi seorang YouTubers atau content creator tu. Betul. So bila anda dah ada handphone, dah ada Gmail, anda cuma buka YouTube kat handphone anda, kat situ ada ruang upload video. Itu mudah, simple je. So nak belajar editing selengkap-lengkapnya itu kemudian cerita lah. Yang penting anda dah ada source, ada satu asas untuk menjadi seorang YouTubers ataupun content creator. Itu je. Ada Gmail, ada handphone, dah jadi. Sebenarnya kalau ikutkan semua orang dah ada YouTube, cuma dia tak wujudkan channel dia sebenarnya. Maksudnya bila dah ada handphone, dah ada Gmail, dia tinggal nak create channel dia dekat setting YouTube dia tu, Gmail dia tu untuk wujudkan apa channel dia nak wujudkan. So macam saya, kalau ikutkan Gmail saya guna nama Nasir, betul tak? Tapi bila saya gunakan Gmail tu untuk saya wujudkan channel, saya create channel saya Jiwa Usahawan, begitulah. So bila anda dah ada channel tu, dah wujud nama channel anda, kalau susah sangat guna je nama pun tak masalah. Kemudian upload lah video, upload apa saja video aktiviti harian anda, gitu betul. So yang point yang saya nak bagi tahu hari ni adalah konsisten upload video tu. Ramai orang kata buka sekejap-sekejap, lepas tu tinggal sebulan, 2 bulan tak buat apa video. Itu yang masalah kelemahan kita. Sebenarnya kalau boleh buat video setiap minggu ke setiap hari ke apa, saya rasa cepat tak sampai setahun boleh monetize. So cara nak monetize dia adalah anda kena mendapat 4,000 jam tontonan dan 1,000 subscriber dalam 4,000 jam tontonan. Okey. Ya, 4,000 jam tontonan dan 1,000 subscriber dalam tempoh 1 tahun. Itu dah. So bila orang ditekankan tentang syarat tu, ramai orang pening. Orang macam mana sempat ke setahun ni? Boleh ke nak dapat 4,000 jam tontonan? Boleh ke nak dapat 1,000 subscribers? Itu dia orang pening kat situ. Ending dia tak buat.
Syarat yang saya nak bagi tahu hari ni, anda tak payah fikir benda tu, anda upload je video tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Cukup. Sampai satu masa konten anda dapat sambutan, YouTube sendiri akan recommend video anda dekat desktop YouTube tu, orang tonton, akan adalah subscriber akan masuk, akan adalah jam tontonan, akan orang tonton, view kat situ. Itu je. Kalau ikutkan nak capai setahun 1000 subscriber dengan 4000 tontonan memang agak sukar, doktor. Saya sendiri sebenarnya terlajak 2 bulan. Bulan September saya 2019 saya buat video pertama, kemudian bulan Oktober 2020 baru saya monetize. Maksudnya terlajak 2 bulan. Bulan September, bulan Oktober saya Oktober 2020 saya dah monetize. Terlajak 2 bulan tak ada masalah, dia akan extend, tak ada masalah benda tu. Yang penting anda mencapai satu syarat 4000 jam tontonan dan 1000 subscriber, dengan syarat anda konsisten saja. Konsisten saja upload video tiap hari ataupun tiap-tiap minggu ataupun tiap-tiap bulan. Itu paling tahap malas sangatlah tiap bulan tu. Kalau boleh buat tiap hari memang gempak kita. Tu. Sebentar, sebab saya takut ada penonton yang kurang jelas. So persoalannya sekarang adalah perlu 4,000 dan 1,000 subscribers. Dia kena ada kedua-duanya, bukan salah satu, betul? Betul. Kena dua-duanya. So apa yang jadi isu, ada orang dia ada 4,000 jam tontonan, tapi dia tak cukup 1,000, itu tidak mencukupi syarat. Ada orang yang ada 1,000 subscribers tapi tak cukup 4,000 jam tontonan, juga tidak mencukupi syarat. Alright, sekarang kita jelas. Alright, so sekarang ni dia dah cukup. Itu sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tarik balik ke belakang. Seperti Tuan Nasir cakap tadi, isu yang paling besar, orang tak istiqomah lah, dia tak update selalu, betul? Dia tak buat, lepas tu dia memula, dia semangat 2-3 hari, sebulan, seminggu, lepas tu dia tak upload. Lazimnya mereka tidak upload sebab apa? Bagi pendapat Tuan. Ya, itu dah kata mungkin video pertama ataupun video kedua beliau tak mendapat sambutan. Tak ada orang tengok kan, tak ada view sikit. Betul, tak ada orang tengok lah video saya. Betul, dia tak buat lah. Itu salah satu give up terlalu awal. Sebab saya sendiri buat video introduce tentang diri saya pasal video pertama. Siapa nak tengok? Siapa nak tengok kau introduce diri kau? Saya tak peduli benda tu. Saya kata saya buat, yang penting saya buat jadi satu konten, video. Nak tengok tak tengok tu belakang cerita. Tapi ending dia dah hampir 2 tahun sekarang ni, dekat 1,000 lebih orang tonton. Gitulah cerita dia. Maksudnya jangan tengok daripada sikut keputusan views kita tu dapat sikit, kita dah terus give up. Biar je, buat je video tu. Saya nak bagi contoh, kata contoh paling mudah sekali yang buat saya rasa macam saya buat video gempak-gempak ramai orang tak tonton, tak kisahlah. Yang saya tak boleh terima, doktor, kalau doktor tengok search Google dekat YouTube, ada satu video tu dia buat tajuk dia 2 jam duduk saja tak buat apa-apa. Dia duduk je 2 jam, doktor. Dia duduk tengok dekat kamera tu. 2 jam, doktor, 5 juta tontonan, doktor. Kau rasa? Saya tak boleh terima, doktor. Kalau video macam tu pun orang nak tengok, takkan kita video kita buat satu benda yang mungkin berguna, konten yang sangat berfaedah kepada masyarakat, satu konten yang mungkin orang nak tengok, mungkin melibatkan anak-anak, keluarga ataupun kerjaya anda. Tak, kalau macam tu takkan tak ada orang nak tengok. Ini kan pula doktor boleh search tengok dekat Google ataupun kat YouTube, tontonan video 2 jam duduk saja tak buat apa-apa. Dia tengok je kamera tu. 5 juta tontonan, doktor. Saya pening. Apalah dia punya sihir yang buat itu. So itu buatkan modal saya naik. Saya kata saya kena buat video yang sungguh-sungguh. Takkan macam tu pun boleh 5 juta tontonan. Begitulah cerita, doktor. Yang penting konsisten. Betul. Dia punya isu adalah konsistensi lah dalam apa saja kita buat. Betul. Dalam menjaga. Okay. So apa yang dekat luar sana, kita ada ramai orang dan kadang-kadang bila saya tanya dia kenapa tak konsisten, lepas tu jawapan dia yang diberikan adalah dia tak tahu nak buat video apa. Kan ada orang dia macam saya rasa Tuan Nasir dia fokus lah jiwa usahawan. So mungkin topik dia adalah tentang usahawan. Okay, tapi kadang katakan satu sampai, ada tak pernah tak Tuan Nasir sampai satu tahap yang tak tahu nak buat video apa? So kalau sampai tahap itu, tak tahu nak buat konten apa,
Apa yang Tuan Nasir buat dan apa cadangan? Okay, saya pernah merasa saat itu betul waktu musim PKP 1.0 ke 2.0 macam tu. Masa tu memang tak boleh nak keluar, kita duduk rumah tak tahu nak buat apa. Saya video saya dah lebih sebulan saya tak upload. Saya masa tu dah start lah doktor, dah habis idea lah apa benda aku nak buat ni ya. So saya masa tu tergerak dalam hati saya tak boleh lebih pada 2 bulan masa tu kena aktif akaun YouTube saya, nanti takut kena ban lah dengan YouTube. So saya kena buat satu video, saya duduk kat rumah buat satu sesi penerangan tentang kisahlah masa tu mungkin kita cerita ada hari Maidir Rasul ataupun cerita ataupun hari raya. So kita ceritalah apa yang hari raya kita nak buat ataupun Maidir Rasul, cerita kelebihan Rasulullah. Itu salah satu contoh kalau duduk rumah pun kita boleh bercerita something kat situ. Ataupun kalau anda pandai mengaji contoh ataupun mengaji, anda bacalah Quran, dia orang tonton, anda baca Quran, dapat pahala, orang yang dengar tu pun dapat pahala. Itu pun benda simple, duduk rumah apa yang anda buat tu, itulah yang anda buat boleh jadikan sebagai konten. Ataupun ada satu masa anda mengajar anak-anak anda di rumah masa tu ada mengaji pun, anda buat video masuk dalam YouTube. Mungkin ada orang tonton tu, tengok macam mana cara anda mengajar anak anda. Simple doktor. Masa tu maksudnya nak tak nak je doktor. Konten tu banyak sebenarnya. Macam kaya kat rumah saya tanam pokok. Ni lagi saya ni saya buat konten, buatlah video, masuk YouTube. Tengok ramai orang tonton. Itulah cerita dia. Kalau yang duduk 2 jam tu pun 5 juta orang tonton kan doktor. Itulah tu. Basically apa yang Tuan Nasir cuba sampaikan adalah okey untuk sekiranya kalau kita tak ada topik, walaupun kita jiwa usahawan, walaupun kita tak ada topik, kita tukar konten kita lah, ajak anak mengaji, adalah tidak ada masalah, betul? Untuk sebagai YouTubers, untuk tukar ataupun mungkin bagi saringan sikit lah kan? Betul. Sebab betul sangat. Kita lari topik. Betul lah. Dia tak ada masalah pun kalau channel kita tu channel rojak. Orang kata channel rojak, sejak buat channel ni sejak boleh. Sebab kalau kita buat satu channel yang melibatkan nama kita saja, nama personal, so dia boleh jadi rojak tu. Dia boleh jadi rojak sebab kita atas nama channel tu atas nama kita. Jadi apa yang kita buat itulah channel kita. Kalau yang macam saya ni, saya buat channel jiwa usahawan. Jadi kalau saya buat channel memasak, memang tak kena lah. Contoh, itu agak sukar. Kalau kita buat satu channel memasak pula, kalau tiba kau pergi mancing pula, itu pun agak sukar, dia lari pada konten atas dasar nama konten YouTube tu. Tapi kalau anda buat atas nama Nasir Official ataupun Nasir YouTuber contoh kan, Nasir Channel, iaitu anda bebas lah rojak nak buat apa pun, dah itu channel anda, channel peribadi panggil. Apa saja nak buat, nak mancing, nak masak, nak tidur, nak duduk saja. Bebas lah. Contoh, sampai saya punya tu ada jiwa usahawan tu, kadang-kadang ada agak rojak juga. Ada juga ada masa saya bertutur tanam, ada masa juga saya review benda-benda yang tak melibatkan usahawan, tapi tak adalah banyak sangat. Saya sikit-sikit lah. Yang penting saya nak nampak YouTube saya tu aktif. Ada setiap minggu ataupun setiap bulan tu saya upload video begitu. Tak putus kat situ. Itu paling penting betul. Konsisten juga. Okay, so kita ulang balik, kita recap balik supaya semua jelas. So untuk membuka ataupun untuk start buat duit, kita dah sambung ya. Nombor 1 seperti dibincangkan tadi, kena ada handphone, kena ada Gmail. Alright. Kemudian yang perkara kedua, kita create channel kita. Kita create channel kita, dan kemudian yang ketiga, kita start buat video dan kita start upload. Alright, kita start upload. Kemudian bila kita dah start upload, kita menanti 4,000 tontonan dan juga 1,000 subscriber dalam masa setahun. So sekarang ni, apa langkah seterusnya? Bila ada 4,000 tontonan, 1,000 setahun ni, dia auto register tu atau kita kena memang register? Macam mana tu? Okey, kalau dah dapat monetize dia 4,000 jam tontonan dengan 1,000 subscriber, anda akan dapat satu notification lah ataupun email yang kata anda dah monetize. So anda follow je notification tu, follow je gerak kerja dia. Kemudian anda akan itu adalah langkah pertama bagi saya untuk dapatkan monetize itu adalah langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah untuk mencapai 10 USD. 10 USD je doktor pun susah nak capai sebenarnya.
Nak buat duit kat YouTube ni bukan susah sebenarnya, bukan senang doktor. So 10 USD tu untuk kita capai untuk mendapat nombor pin saja. So sekarang ni itu dah langkah kedua. Bila anda dah monetize, dah income anda pula kena kumpul sehingga 10 USD untuk mendapat nombor pin. Nombor pin ni adalah langkah kedua untuk mengeluarkan income anda nanti. Itu langkah kedua. So langkah ketiga, selepas dah dapat nombor pin, dah boleh nak keluarkan duit. Tak boleh keluarkan juga doktor. Kena tunggu langkah ketiga. Langkah ketiga, income anda kena cukup 100 USD pula masa tu. So itu adalah langkah ketiga. Selepas dah dapat 100 USD, dah dapat langkah ketiga tu, barulah anda boleh keluarkan income anda tiap-tiap bulan masa tu. So sekarang ni saya bukan dah istilah dah berjaya. Saya sekurang-kurangnya saya dah bermula dan saya dah berada di langkah yang kedua. Dah dapat nombor pin. Saya nak tunggu income saya 100 USD je untuk saya keluarkan duit tu. Contoh begitulah. Sebab kita YouTube ni dia main USD tu. Dia tak main rupiah. Dia tak main RM. So kalau 10 USD pun doktor boleh lah kata daripada duduk saja tak berapa kan 10 USD kan. So itulah cerita dia. Step by step. Yang penting konsisten doktor. Okey, ini sebab saya pun tak faham, saya hanya dengar dan saya perlukan pengesahan. So bagaimana tuan mendapat 10 USD itu ataupun macam mana kita berjana duit daripada Google Ads itu, di mana apabila kita dah tahu bila YouTube tuan, bila orang tengok tiba-tiba keluar advertisement, betul? Betul. Maksudnya tuan dah sampai monetize lah. Maksudnya bila orang tekan skip skip now kan? So, kalau di situlah di mana kita start menjana. So kalau macam YouTube saya tak ada 1000 subscriber, saya tak ada 4000 jam, so YouTube saya orang tengok smooth je lah. Betul kan? Penilaian betul kan? So bila orang dah start masuk, dan kita start buat duit di situ. Okey, kalau yang belum monetize, dia tak boleh buat duit lagi lah sebab anda tak ada iklan kat situ. So bila anda dah monetize, baru iklan boleh masuk kat channel anda. Iklan tu sebenarnya pun kita tak boleh nak mengejar iklan sangat doktor. Iklan tu sikit je income pun sebenarnya. Berapa persen je YouTube nak bagikan kita daripada iklan tu sebenarnya. Kita abaikanlah iklan tu. Orang nak skip pun sikit lah. Kalau orang tengok full lagi dapat lah kan. Kita dapat sikit je sebenarnya. Tapi kalau orang skip pun tapi dia view tontonan video kita ada income tontonan kat situ. Viewers kita ada income daripada viewers kita. Untuk 1000 viewers kita akan dapat income kat situ doktor. Selain pada income iklan tadi. So kita ada dua income sebenarnya tu. Kita digabung kat situ. Maksudnya Tuan Nasir, kalau katakan dia klik iklan, katalah dalam iklan saya tengah-tengah kita tengah bincang-bincang ni tiba keluar iklan jual produk. Dia beli, kita dapat duit. Tetapi katakan video saya ni dapat 1 juta viewers, daripada viewers jumlah itu saya dapat duit. Betul? Betul. Daripada views tu dapat duit, daripada iklan tu kita dapat sikit income daripada commission daripada orang iklankan video kita. Yang penting viewers tu kita dapat income full kita. Dia dapat dua kat situ. Channel dia ada viewers, iklan. Tak ada masalah, kita buat je video. Okey, sekarang soalan sebelum kita pun ada lebih kurang 5 minit tinggal. Kita ada sesi 30 minit bersama dengan Tuan Nasir. Tuan-tuan, apa yang kita cuba buat ini, kita cuba berkongsi pandangan ataupun pendapat ataupun idea bagaimana nak menjana kewangan, mencari kewangan, mencari duit tambahan sepanjang PKP. Sepanjang PKP ini kita nampak bahawa isu yang paling besar kita ada hari ini adalah dimaklumkan bahawasanya pendapatan dikurangkan, tak dibuang kerja, gaji tak dapat dan pelbagai. So apa yang kita cuba lakukan hari ini adalah untuk memberi sedikit idea kepada rakan-rakan di luar sana yang menonton Facebook saya hari ini untuk sama-sama mencari idea jalan untuk kita menjana lagi keuntungan ataupun menjana kewangan. So apa yang bersama dengan saya hari ini Tuan Nasiruddin, sebab beliau buat satu channel Jiwa Usahawan. Beliau seorang rakan saya, tiba-tiba saya nampak dia buat iklan pagi tadi. Oh, dia bukan semalam tak saya dia dapat duit daripada AdSense. Dan ini adalah contoh yang terbaik sebab beliau bermula pada 2019 dengan istiqamah hantar upload dan hari ini dia buat duit. So saya harap perkongsian hari ini kita semua sama-sama dapat belajar bagaimana untuk
untuk berjana kewangan daripada YouTube. So dia dah terangkan tadi, yang pertama kita kena ada handphone, kena ada Gmail account. Bila kita dah ada itu, yang kedua kita create channel kita sendiri. Beliau kata dia pakai jiwa usahawan. Kalau kita pakai nama sendiri pun boleh, Azizul Ahmad. Bila kita pakai nama sendiri, kita boleh, kita punya topik tu lebih meluas lah. Tapi itu terpulang kepada tuan-tuan. Yang ketiga, ini yang penting, start buat video dan upload. Saya setuju apa yang dia kata kat sini. Jangan sibuk untuk jadikan editing itu satu isu. Upload sahaja dahulu. Editing punya skill akan datang kemudian. Kan ada orang, dia ada dua jenis orang. Satu orang, tuan, Nasir, dia memang sibuk nak perfectkan video. Tapi tak buat-buat, tak siap-siap lagi. So, lebih baik kita ada satu video, kita upload dan di-improve time to time. Selepas kita dah start upload video, dan kita dah start buat video yang kita upload. Yang keempat, kita kena pastikan kita cukup 4,000 jam tontonan dan 1,000 subscribers. Itu dah kita dah masuk monetize. So bila dah masuk situ, itu dah sebenarnya pintu dah terbuka. Anda seorang usahawan YouTube sebenarnya. So sekarang anda perlu kumpul sehingga 10 USD dan dapatkan nombor PIN, dan seterusnya kena dapat 100 USD untuk start boleh withdraw ataupun dapatkan duit. Alright. So sekarang ni tuan, Tuan Nasir, apa pendapat ataupun apa komen tuan tentang orang yang gila kejar subscribers, gila kejar jumlah jam sehingga membuat video yang tidak beretika? Just nak dapatkan nilai. Kita panggil bad marketing lah. Bad marketing ni adalah dia ni memang buat satu video kontroversi. Bad kontroversi ni video benda tu boleh jadi viral. Betul. Dia jadi viral dengan keadaan yang segera. Dia famous dan dia dapat subscriber pun tinggi dengan viewers tinggi. Tapi dalam keadaan video yang tidak baik lah. Tontonan kepada yang tidak baik, membuatkan rasa kita boleh fikir sendirilah. Kita buat bisnes macam kita menipu lah. Adakah income kita dapat tu halal? Kita Allah alam, benda tu kita boleh nilai di iman kita sendiri. Kita buat satu benda yang tak sepatutnya. Yang menjadi risiko dia adalah kalau benda tu adalah video yang orang kata fitnah. Benda tu istilah dia lebih dahsyat daripada orang yang membunuh. Itu lagi bahaya. Kalau anda membuat satu video benda tu buat kerana dosa, anda dosa, dan orang yang tonton tu merebak, anda tanggung dosa tu. Itu adalah risiko yang paling kita tak boleh nak terima. Pasal kita menanggung dosa orang lain-lain tu yang menonton video anda. Sekiranya perkara benda tu yang tidak baik lah. Itu perkara tontonan ni sangat penting. Benda yang boleh kita share tu kalau boleh satu benda yang berfaedah, benda yang orang tonton dapat pahala, anda dapat pahala berangkai. Kita tak nak jadi dosa berangkai. Betul. Penting betul kat situ. Kita nak pahala berangkai, bukan dosa berangkai. So pastikan video-video anda adalah video yang bermanfaat dan kata jangan selalu mengejar satu publicity murahan dengan upload video-video yang fitnah ataupun yang viral, yang bad news. Itu kalau boleh kita elak kalau tu. Sebab kita takut income kita dapat tu tak berkat lah. Itu je betul. Simple. Right. Kata-kata akhir sebelum kita habis, kita alhamdulillah kita dapat bersama dengan Tuan Nasir 30 minit ini. Tuan Nasir, adakah Tuan Nasir melihat diri tuan sebagai YouTuber sepenuh masa pada masa akan datang? Sekarang ni part time dan akan datang kita tak tahu jangka masa apa akan jadi akan datang. Mungkin kalau income saya boleh menandingi Sami Sazli, siapa lagi? Boleh menandingi Alif Irfan. Irfan ni. Boleh menandingi YouTubers yang berjaya kat Malaysia ni. Mungkinlah saya boleh full time doktor. Sekarang ni part time je. Part time pun boleh buat duit. Apa susahnya? Saya bekerja, kerja saya benda yang berfaedah yang boleh saya bagi manfaat kepada orang di luar. Saya buat satu konten video untuk saya upload di YouTube. Saya macam ni dah hobi manusia ni sebenarnya lebih-lebih ke orang Malaysia ni bukan saya sebenarnya. Rata-rata kalau saya tengok diorang selalu buat memori gila upload benda. Kadang buat di sana upload gambar, di sana upload gambar. Tapi upload dekat Facebook tak ada apa-apa tu gambar. Buat video anda upload, tak payah nak fikir tentang editing gempak-gempak, anda upload je. Ending satu masa benda tu boleh jadi konten kepada anda. Itu je dia. Sebab kalau tak buat video pun anda upload gambar pun sebenarnya kat Facebook.
Okey, ini soalan jujur sebab saya memang tak tahu dah, saya tak buat research. Secara average-nya, kalau yang betul-betul berjaya dalam YouTubers, berapa income yang lebih kurang Tuan Nasir? Kalau ikut pada income yang berjaya seperti nama-nama besar di Malaysia ni boleh kita mendapatkan income jutaan betul. Jutaan ya? Sebulan? Ya, tapi kita janganlah mengejar benda tu kita. Kita jangan mengejar income tu sebab kita belum tahap kat situ lagi. Tapi kalau kita tanya mereka yang dah berjaya tu, mereka awalnya mereka buat macam tu lah video, tapi rezeki mereka boleh berjaya sebabkan mungkin ada satu video-video mereka yang viral. Saya ambil contoh sumber inspirasi saya dalam YouTube ni adalah content creator ni adalah saya ambil YouTubers Indonesia tu. Atta Halilintar. Atta Halilintar ni adalah satu YouTubers yang paling famous di Asia. Sebab dia dah dia punya ni dah memang subscriber dia dah tinggi lah. Saya tengok first kali dia lah yang mencetuskan idea buat YouTube ni, sebelum ramai lagi orang dah buat lepas tu. Tapi dia lah pencetus. Dia pergi mana-mana, pergi main bola dia buat video, pergi sana buat kamera, pergi sana buat kamera. Orang rakan-rakan dia yang berjaya sekarang ni pada masa tu kata dia ni gila, dia kata. Gila, kau ni sikit-sikit ambil video. Orang yang cakap gila kawan dia sekarang tu adalah dah jadi YouTuber juga sekarang ni. Tapi dia kata menyesalnya aku tak ikut kau masa dulu awal-awal tu. Saya ingat kata-kata dia kata dia main bola je dia ambil video. Dia pergi sana, pergi jalan-jalan sana dia ambil video dan dia upload dekat YouTube macam ni. Masa tu dekat awal lah. Sekarang ni dia dah berjaya lah. Itu dia simple dah tu. Terima kasih. Anda mulakan dulu. Terima kasih Tuan Nasir kerana sudi menjadi tetamu kita pada hari ini. Terima kasih. Kepada tuan-tuan yang menonton, yang baru saja menonton, terima kasih kerana menonton YouTube ini. Ada beberapa perkara yang ingin saya cuba sampaikan tadi, bahawasanya kita nak mulakan sesuatu, jangan tunggu. Dan ada orang yang mengatakan, adakah saya terlambat untuk mulakan YouTube ini? Sebab orang semua dah buat lama. Tidak, dia masih belum terlambat. Dan tuan-tuan, YouTube hari ini adalah satu fenomena yang baru. Kalau betul yang dikatakan oleh Tuan Nasir tadi, yang berjaya boleh sampai ke jutaan ringgit. Saya yakin dan percaya satu hari nanti di universiti kita akan buat satu Bachelor of YouTubers. Di mana kejayaan akan datang, dah tak ada dah orang jual kerja-kerja lain dan mungkin kejayaan akan datang. Salah satu kerja anak-anak kita pada masa akan datang adalah seorang YouTubers, content creator dan sebagainya. So kepada semua yang menonton, terima kasih. Inilah sesi 30 minit bersama saya setiap hari. Bukan setiap hari, kita akan bila ada topik kita akan buka. Tapi yang lebih penting, kepada siapa yang ada ke lapangan malam ini, jam 9 malam, insyaAllah saya akan live bersama dengan Ustaz Abid Liu yang sekarang berada di Gaza, Palestin. So malam ini saya akan bersama dengan Ustaz Abid Liu berbincang dan juga kita cuba dengar apakah yang dihadapi oleh orang-orang Palestin di sana di Gaza. Kita dengar sendiri daripada Ustaz Abid Liu malam sekarang jam 9 malam. Jangan lupa saksikan saya live bersama Ustaz Abid Liu. So sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.